Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kita sambungan surah Al-Baqarah. Malam ini insya-Allah ayat yang ke-127 muka surat 19. Masih lagi juzuk yang pertama ya. 2 tahun lagi baru khatam Al-Baqarah ni insya-Allah ya. Ayat 127 ya. 127 muka surat 19. Kita baca, semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muka surat 20. Oh 20. Muka surat 20 ayat 127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Surah Al-Baqarah, tajuk yang kita sedang bahaskan daripada siri sebelum ini ialah masih lagi mengenai pembongkaran golongan Yahudi, di mana golongan Yahudi tidak menerima, bukan sahaja tidak menerima Al-Quran, bahkan tidak juga menerima pembawa Al-Quran, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesombongan dan kedegilan Yahudi ini jelas kerana mereka mengatakan kenapa mereka nak mengikut Nabi akhir zaman, sedangkan mereka merasakan mereka kaum yang lebih hebat, kaum yang lebih disayangi Allah. Dalam Al-Quran Allah nukilkan kisah-kisah ataupun kesombongan Yahudi ini ataupun Nasara ini, ialah mereka menukilkan mereka ini kesayangan Allah, mereka ini kekasih Allah. Kalau mereka mati pun, kalau masuk neraka jahat macam mana pun, mereka akan dibebaskan untuk pergi ke syurga dalam masa yang singkat saja. Mereka duduk dalam neraka jahanam. Dalam surah Al-Maidah sebagai contohnya, wa qalatil yahudu wan nasara, maka berkatalah orang Yahudi dan Nasara. Dia kata apa? Dia kata nahnu abnaillahi, kami ini bukan sembarangan, kami ini anak-anak Allah. Semua kami ni nahnu abnaillahi, kami ini anak-anak Allah, bukan setakat Allah anak Allah. Wa aba, apa dia? I'aba'uhu, kami ini merupakan kesayangan Allah. Allah sangat-sangat menyayangi kami ini. Atas faktor mereka merasakan mereka ini bangsa terpilih, bangsa yang Allah muliakan, maka kenapa mereka nak ikut
ajaran-ajaran yang dibawa oleh orang yang jauh lebih rendah martabatnya daripada mereka. Maka Allah jawab persoalan mereka, wahai Yahudi atau wahai Nasara, sebenarnya kamu mengaku kamu adalah anak cucu cicit Nabi Allah Ibrahim. Orang Nasara pun berfahaman yang sama juga. Maka Allah bongkarkan bahawasanya Nabi Muhammad juga daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim. Atas fakta itulah Allah huraikan kisah Nabi Allah Ibrahim dalam Al-Quran supaya menjedari orang Yahudi dan orang Nasara yang mengatakan Nabi Ibrahim ini hak mereka saja, bukan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siri sebelum ini bagaimana Allah nukilkan kisah Nabi Ibrahim buat Kaabah. Bila buat Kaabah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya padang pasir ini menjadi negeri yang berkah, penuh dengan buah-buah, penuh dengan perniagaan, negeri yang aman, tidak ada orang yang boleh merosakkan Mekah. Itu yang sebelum inilah. Ayat yang kita baca sekejap tadi ialah sambungan daripada kisah bagaimana Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya Nabi Allah Ismail menjalankan amanah Allah, yakni untuk menyiapkan Kaabah. Tengok ayat dia. Tengok ayat yang kita baca sekejap tadi. Kita baca Wa iz yarfa'u Ibrahim, dan ketika yarfa'u, apa yarfa'u? Ketika meninggikan. Ketika meninggikan, yarfa'u meninggikan apa benda? Oleh Ibrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahim mulqawaid, iaitu meninggikan oleh Nabi Allah Ibrahim atas satu pondisi. Atas itu kita panggil bim, atas bim. Ada bim dia. Orang buat rumah tu dia ada bim kan, petak 4 segi tadi. Itu waqaidah, maknanya pondisi dia. Di atas tapak tu. Meninggikan. Maknanya tapak dah ada. Dia buat apa? Minal baiti, di atas rumah Baitullah tersebut. Maka tugas Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail hanya yarfa'un, dia menyambung kerja-kerja meninggikan rumah Allah Baitullah ini. Itu dia. Dalam kitab tafsir, kenapa Nabi Ibrahim hanya menyambungkan saja? Maka berbagai-bagai tafsiran dan berbagai-bagai pandangan Israeliat pun ada dan berkenaan dengan Kaabah ini. Dan yang paling rajih lah, yang paling di kalangan banyak-banyak tafsir tersebut, kita lebih menyetujui yang orang yang pertama, golongan pertama yang menyiap Kaabah ini ialah malaikat. Malaikat lagi buat. Ketika mana? Ketika adanya makhluk Allah atas muka bumi ni, siapa dia? Jin. Nak ingat tak bila wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ayat hingga akhir tadi kan, bila Allah nak ciptakan manusia, malaikat tanya, wahai Allah, apa hikmahnya kamu ciptakan manusia ini yang akan melakukan kerosakan atas muka bumi? Nampak tak? Tafsir mengatakan kerana malaikat kata demikian kerana atas muka bumi ketika itu dah ada makhluk yang jin. Jin ini yang dah melakukan kerosakan atas muka bumi. Jadi malaikat di atas langit sana dia akan tawaf di Baitul Ma'mur. Maka untuk kegunaan para jin ini, malaikat dah buat dah Kaabah, Baitullah, untuk golongan jin ini tawaf di Mekah sana. Itu pertamalah. Dan yang kedua, apabila kisah Nabi Allah Adam diciptakan, dia telah dilupakan oleh iblis, diperintahkan turun ke dunia, maka Allah perintahkan pula Nabi Adam buat Kaabah semula. Yang dah rosak dah. Kesan daripada khianatan jin tadi banyak kerosakan Kaabah, maka Nabi Adam bina balik tempat yang sama, atas pondasi yang sama, dia buat balik. Itu yang kedua dah, dia buat balik. Diriwayatkan juga, tapi ini tak dalam Quran. Ini hanya riwayat saja, tak ada hadis, tak ada ayat Al-Quran kata cerita. Ini pandangan-pandangan ahli tafsir. Di kalangan banyak ahli tafsir, ini yang rasa yang paling rojih lah di kalangan riwayat tersebut. Yang kali ketiga siapa buat? Kali yang ketiga, bila wafat Nabi Allah Adam, dinaikkan semua sekali, kelengkapan Baitullah, maka dikatakan anak Nabi Adam yang sambung buat balik Baitullah, yang ni Nabi Syed bin Adam. Ada juga riwayat mengatakan macam demikian. Ringkaskan cerita, habis ini kena
kena banjir besar zaman Nabi Nuh, rosak balik. Maka ketika itu Nabi Allah Ibrahim, Allah perintahkan untuk menyambung semula, repair balik Kaabah ini. Tadilah yarfa'u Ibrahim, ditinggikan oleh Nabi Allah Ibrahim. Itu cerita dia. Dan lepas tu banyak kali rosak lagi ni. Zaman Quraisy dah rosak sekali lagi, kena banjir besar. Rosak sekali lagi sebelum Nabi dilantik menjadi rasul, rosak sekali lagi. Maka rosak ketika ini golongan Arab Quraisy, Al-Ghalib Mughairah, tokoh yang jahat tersebut, dia menyeru, wahai orang Quraisy semua, kita perlu buat bina rumah Allah ini. Dia percaya Allah, kita perlu bina rumah Allah ini, tapi pastikan tidak ada harta-harta yang haram untuk kita bina Baitullah ini. Tengok, dia tahu. Jangan bawa harta-harta perjudian, jangan bawa harta-harta pelacuran, jangan bawa harta-harta riba untuk kita bina rumah Allah ini. Mesti harta yang halal. Atas faktor itulah tak cukup bajet, maka tak boleh siapkan Kaabah sebagaimana Hijri Ismail tak sempat siap ketika itu. Maka dia percaya nak harta halal. Dalam hadis oleh Aisyah pula, bila Islam dah berkembang pula, Aisyah tanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu tak siapkan balik Kaabah ini, komplitkan semua Hijri Ismail sebut? Rasulullah, aku tak nak rumah Allah ini dibuka, ditutup, takut menjadi umat akhir zaman akan selalu meminda-minda Baitul. Teruskan semacam itu, walaupun ekonomi dah kukuh ketika itu. Banyak kali sejarah, kalau baca sejarah, banyak kali dihancurkan balik oleh Al-Hajj, tentera Islam, ketika tu nak tangkap cucu Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Zubair, berselindung di balik Kaabah tersebut. Jadi tentera Islam zaman Umayyah ditembak, hancur Kaabah, dibunuh. Cucu Abu Bakar pernikahan ketika itu dibina semula. Banyak kali, tak kurang daripada 10 kali Kaabah telah di-repair dalam tempoh sejarah Kaabah ini. Hajar Aswad pernah hilang, berbagai-bagai cerita. Itu orang belajar tarikh ada semua sekali benda tu. Tengok balik, sambung kita balik. Jadi kita nak cerita ni bukan sejarah tadi, nak ceritanya bahawasanya Nabi Ibrahim bukan orang yang pertama buat Kaabah. Dia hanya yarfa'u Ibrahim wal qawaid. Dia hanya meninggikan atas Kaabah tersebut saja. Dia dengan wa Ismail, dibantu oleh Ismail. Wa yarfa'u Ibrahim wal qawaid minal baiti wa Ismail, dan dibantu oleh Ismail. Maka atas faktor lah dia betul-betul ikhlas, hanya berdua tu saja. Ismail ketika ini umur dia diriwayatkan dalam umur 20-an lah. Bukan tolong ayah dia berdua tu. Dan dikatakan juga mak dia dah meninggal dunia ketika ini. Siap kutip batu-batu semua. Itu yang ada makam Ibrahim dah. Bila makin tinggi Kaabah tersebut, Nabi Ibrahim terpaksa duduk atas batu-batu yang disusun oleh Ismail. Maka atas tu dipanggil makam Ibrahim. Ada kesan tapak-tapak kaki, dia pijak tanah liat batu tersebut untuk jadikan makam ke kubur, tempat pijak Nabi Allah Ibrahim. Hijri Ismail pula tempat berteduhnya Nabi Ibrahim berteduh kat situ, dan juga tempat dibela kambing-kambing dia ketika itu. Dan atas itulah Hijri Ismail adalah sebahagian daripada Kaabah. Kita tak boleh masuk ke Hijri Ismail, nak tawaf tak sah. Tawaf mesti luar Hijri Ismail tersebut. Pasal Aisyah nak pergi solat dalam Kaabah, Nabi kata, pegang tak, wahai Aisyah, kalau kamu nak solat di dalam, memandai dengan solat di depan Hijri Ismail saja. Itu pun dah macam Kaabah dah, dalam Kaabah dah. Itu maksudnya. Maka Hijri Ismail hanya kalau nak solat, ambil peluang solat ke sana. Kalau dibuka lah, kadang-kadang dibuka, kadang-kadang tak buka. Boleh solat sebagaimana solat dalam Kaabah kat situ sebenarnya. Bila siap semua sekali dalam keadaan semacam itu, Ibrahim dengan Ismail bertungku lumus untuk menyiapkan Kaabah atau Baitullah ini. Maka apa kata dia? Ini Allah nak bagi tahu kita, Rabbana taqabbal minna, Rabbana, wahai Tuhan kami, terimalah, taqabbal minna, terimalah daripada kami, terimalah pahala kami. Itu maksud Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami apa-apa amalan-amalan kami. Maknanya apa ibrah di sini? Ibrah di sini ialah selepas kebajikan yang kita buat, ayat nak ceritanya, hendaklah kita berdoa. Tengok, dia menyiapkan penuh keikhlasan, penuh ikhlas, tidak ada sebarang tujuan nak buat ni, tidak tunjuk orang, tidak ada, semata-mata untuk mengesakan Allah
mentauhidkan Allah, taat dengan Allah, maka dia pun bila siap kerja-kerja kebajikan, berdoa, Rabbana taqabbal, wahai Tuhan kami, terimalah apa-apa sahaja amalan kami. Ayat taqabbal ini ialah terimalah sahaja amalan-amalan kami yang amat-amat hina ini. Sebab tu bila kita berdoa, penghujung doa kita, jarang-jarang sekali kita kena guna ambil ayat ni sebagai doa untuk menutup doa kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Allah, wahai Tuhanku, terimalah segala amalan-amalan kami yang buat ini dari kami yang sangat-sangat hina ini, kerana Anta, kamu saja as-sami'u, kamu saja Maha mendengar. Kita boleh mendengar. Kenapa Allah Maha mendengar? Allah Maha mendengar, bukan setakat mendengar dan boleh membuat keputusan. Apa yang kita doa, Allah boleh ampunkan dosa kita, Allah boleh kabulkan hajat kita. Itu as-sami'. As-sami' dalam Al-Quran bukan semata-mata mendengar dan boleh selesaikan hajat kita, boleh sempurnakan masalah ataupun kabulkan hajat kita. Itu as-sami'. Bukan sekadar mendengar saja. Kita dengar, saya minta tolong dengar, tapi dengar tak boleh tolong. Tapi Allah bila dia dengar, dia ada kuasa, dia ada kudrat untuk menyelesaikan apa-apa masalah yang kita minta dengan dia dan menyempurnakan sebarang hajat yang kita minta dengan dia. Jadi ibrah sini, bila kita lepas kerja, apa kerja saja, lepas solat ke, lepas cuci kapek ke, lepas ambil air wuduk ke, lepas belanja orang makan ke, apa-apa saja kebaikan yang kita buat, kita perlu lafazkan doa. Apa-apa doa saja, pasal ketika kita, inilah Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui apa niat kita sebenarnya. Maka inilah dua sifat Allah. Mana kita kenalkan sifat Allah, Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui di atas segala sesuatu. Jadi ayat taqabbal minna innaka antas samiul alim, ayat yang amat luar biasa, kerana dengan ayat ini betul-betul kita meletakkan diri kita sehina-hinanya dan Allah setinggi-tingginya. Kita amat-amat mengharapkan Allah terima segala amalan-amalan kita, Allah ampun segala dosa-dosa kita. Itu maksud. Maka itulah kena buat, ambil ibrah dia. Setiap selesai perkara kebaikan, kita kena berdoa. Ini makbul doa ketika itu. Makbul doa. Dan kau ambil lafaz ni, ambil lafaz Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nak ceritanya, hinanya kita, rendahnya kita, wahai Allah, terimalah aku yang amat-amat hina ini, segala hajat aku ke, ada masalah aku ke, minta dengan Allah Subhanahu wa taala, apa-apa saja. Pasal Allah ada, Allah Maha mendengar dan boleh memberi keputusan sebagaimana apa yang kita nak. Baik luar biasa sekalipun, hebat macam mana masalah kita, besar macam mana pun, Allah ada kuasa luar biasa yang boleh menyelesaikan segala masalah kita. Dah. Kisah Nabi Allah Musa disesatkan di padang Tih. Mati sepatutnya, tengah padang panas. Tapi tengok, Nabi Musa berdoa saja, terus Allah turunkan makanan, minuman, makanan mandasalwa daripada syurga. Dahaga pukul batu keluar air. Tengok, itu kuasa Allah. Kita apa takut? Apa sangat masalah besar kitanya? Allah akan pastikan akan boleh selesaikan segala masalah kita, sempurnakan hajat kita dalam doa-doa kita tersebut. Itu ayat yang ke-127. Doa ibrah kita, berdoa. Setiap lepas kita buat kebajikan, berdoa. Pertama. Ayat yang kedua. Doa-doa ni Allah sedang mengajar kita, datuk kita Nabi Allah Ibrahim, supaya meniru amalan-amalan dia. Apa lagi doa dia? Rabbana waj'alna, wahai Tuhan kami. Wahai Tuhan kami. Dia berdoa dua beranak tu, dengan penuh keikhlasan. Pasal dia buat tadi bukan atas nak tunjuk ke orang. Ikhlas mata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah untuk Allah saja. Keikhlasan dia taat dengan Allah saja. Tiga perkara tersebut. Maka Rabbana waj'alna, wahai Tuhan kami, jadilah kami, apa dia? Muslimaini. Orang yang betul-betul, dua orang muslimaini menyerah diri. Dua kami ini orang-orang yang betul-betul Muslim, menyerah diri. Islam ini menyerah diri 100%. Maknanya dia minta berdoa, wahai Allah, wahai Tuhan kami, jadilah kami dua beranak ini, muslimah ini, sebagai orang yang 100% menyerah diri kepada kamu.
Adakah kita menyerah diri 100%? Cek kita lah. Amat jauh. Pasal kita masih lagi takut dengan keadaan-keadaan dunia kita ini. Tapi dia orang betul-betul yakin hanya Allah saja tempat diibadahi, Allah saja tempat minta bantuan dan pertolongan, hanya Allah saja. Maka dia katakan, jadilah kami berdua ini orang yang bersedah muslimaini laka, kepadamu saja, tidak pada selain kamu, wahai Allah. Ikut tafsir-tafsir dalam kitab, maksud menyerah diri 100% ini ialah ada 3 unsur, 3 perkara baru sampai ke tahap menyerah diri. Yang pertama, menyerah diri pertama ialah mengesakan Allah. Sikit pun tidak ada tujuan kita berserah diri atau bertawakal tadi kepada selain Allah. Maknanya betul-betul kita punya tumpah kita Allah saja untuk kita diibadahi, dipergantungan, tidak ada selain Allah yang masuk memainkan dalam pikiran kita. Tiada rasa malu, segan, tak ada tu, tertakut, tak ada. Hanya Allah saja tempat kita serah diri, doa dan minta bantuan ini. Pertama. Yang kedua, maksud muslimi yang kedua dari tafsir ialah betul-betul apa dia? Betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengesakan Allah. Yang kedua, betul-betul ikhlas. Hanya dia amat mengetahui. Kalau kita tak ikhlas, mana mungkin dia nak tahu kita punya niat untuk dia. Mungkin dia tak makbulkan. Pasal kita betul-betul ikhlas, maka dia pun kesian belah dengan hamba-Nya. Maka Allah pun kabulkan doa kita. Masalah kita diselesaikan. Hajat kita disempurnakan. Pasal niat kita ikhlas tadi. 2. Dan yang ketiga, maksud musliman ni ialah ketaatan. Ati'aini, taat pada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang ni kita betul-betul patuh dengan dia. Cukup waktu solat, pergi solat. Cukup waktu sekian, kita buat. Cukup waktu puasa, kita puasa. Betul-betul taat dengan Allah. Termasuk muslimaini. Mana ada 3 perkara: mengesakan Allah, ikhlas kepada Allah, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail nak ajar kepada kita semua umat akhir zaman ini. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Aku betul-betul 100% bertawakal menyerah diri kepadamu, yakni kamu saja esa, tidak ada selain kamu. Kamu saja tujuanku, tidak ada pada selain daripada kamu, dan kamu saja aku akan taat. Kamu arah aku ikut saja, kamu larang aku tinggalkan saja, wahai Allah. Pertama, maknanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail berdoa untuk Allah jadikan perkara ni untuk dia. Itu bukan dia saja, tengok ini untuk kita ni. Wa min dzurriyyatina, tengok. Wa min dzurriyyatina, dan dari zurriyatina, anak cucu cicit aku. Mana keturunan kita semua ni. Mana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa untuk kita sekarang ini. Sesiapa yang menyambut, sesiapa yang boleh juga jadi muslimin juga, maka kita, Allah telah kabulkan doa Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail kepada kita. Pasal doa Nabi Allah Ibrahim, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan, daripada keturunan kami umat-umat yang juga berserah diri, umat-umat yang mentauhidkan kamu, umat-umat yang mengikhlas pada kamu, umat-umat yang taat dengan kamu. Tetapi kalau kita tak memenuhi ketiga-tiga tuntutan ini, maka kita tak dapat keberkatan doa Nabi Allah Ibrahim tadi. Kalau kita memenuhi tuntutan muslimin ini, mana ikhlas, mentauhidkan Allah, taat dengan Allah, maka kita termasuk salah seorang orang yang dapat doa daripada Nabi Allah Ibrahim. Semoga kita termasuk golongan yang doa dia dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita anak cucu dia, yakni bawah perkara wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Habis itu kan untuk kita pertama. Baca apa lagi doa ni? Tengok sayangnya Nabi Allah Ibrahim kepada jalur Ismail pada orang Arab tu, pada kita semua. Jadi untuk apa? Untuk wahai orang Yahudi, wahai orang Nasara, bukan keturunan kamu saja, tapi keturunan Muhammad pun lahir, wujud daripada doa Nabi Allah Ibrahim juga. Tak boleh kamu mengatakan kamu bangga dengan keturunan kamu Nabi Allah Ibrahim.
keturunan Nabi Muhammad SAW pun daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim, daripada jalur Nabi Allah Ismail juga. Jangan membanggakan diri tak tentu pasal, wahai Yahudi dan Nasara. Itu maksudnya. Apa lagi, tengok dia ajar kita ni. Wa arina manasikana, manasik wa arina, dan ajarkan kepada kami, tunjukkan kepada kami apa dia, manasikana, manasik, cara-cara ibadah haji. Dia pasal dia buat Kaabah tu untuk buat haji. Nak cerita di sini ya, zaman Nabi Allah Ibrahim lagi haji dah disyariatkan. Maka lepas Nabi Allah Ismail dan keturunan-keturunan lepas dia, sehinggalah kelahiran Nabi Muhammad SAW, ibadat haji telah dilaksanakan oleh seluruh penduduk dunia setiap tahun. Lepas buat Kaabah ini, Allah berkata, wahai Ibrahim, bagi tahu semua sekali, semua umat-umat kamu, semua umat kamu, mari mengerjakan haji di musim haji. Ibrahim kata, mana mampu, aku tak ada suara, kamu bagi tahu saja, kata aku akan sampaikan seluruh manusia. Sampailah kepada kita pun untuk manasik haji ini. Maka dalam zaman tu dia buat betul. Dalam tempoh masa perubahan daripada Nabi Allah Ismail terus sampaikan pasal Nabi Allah Ibrahim, dia tidak ada kitab. Dia hanya ada suhuf. Suhuf mana lembaran kitab. Maka tidak ada umat dia yang boleh baca kitab tersebut. Hanya berdasarkan cerita daripada orang-orang zaman dulu, pada zaman dia saja. Maka segala syariat tersebut telah banyak dipinda. Contoh, semasa manasik haji ini, Allah bagi tahu Nabi Allah Ibrahim bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, bagaimana berwukuf di Arafah, bagaimana di Muzdalifah, bagaimana melontak, semua cerita semua sekali. Tapi berlalu masa tadi, manusia ini dibisikkan oleh syaitan suka meminda-minda. Sebagai contohnya, zaman Nabi Allah Ibrahim, kalau nak wukuf itu mesti di Arafah. Tapi dia ubah, Arafah ini komal lah kami, kalau wukuf di Arafah kami tak suka. Arafah ini untuk orang jahil saja. Kami orang Arab ni suka berwukuf di Muzdalifah. Dia tinggal macam tu. Bab tawaf, pakai ihram, apa pelik ni, kami ini bangsa yang mulia, kami orang penduduk Mekah, penduduk Mekah, kami betul-betul mengikut ajaran Nabi Allah Ibrahim. Jadi kalau kami pakai ihram dengan berihram, tawaf ihram, pakaian ini dibeli daripada sumber-sumber yang haram. Jadi mana mungkin Allah terima kita beramal dengan sumber pakaian yang haram. Lebih baik telanjang. Dia kata bagus, dia kata. Nampak tak? Dia kata bagi dia lebih baik telanjang, pasal kalau telanjang confirm tidak ada unsur-unsur subhat dalam pakaian tersebut. Ini bentuk-bentuk dia mengubah bid'ah ni, bid'ah yang dia rasa, yang dia buat lebih baik bagi mereka, lebih Allah senangi daripada yang buat. Sama sekarang, orang buat bid'ah pun dia buat atas dasar setiap yang dibuat itu lebih Allah terima daripada dia tak buat. Sedangkan yang dibuat itu jauh sangat dengan syariat. Nabi Ibrahim ajar macam lain, dia buat macam lain. Kononnya apa salahnya, benda baik, sama. Begitu dengan korban dan sebagainya lah. Itu manasikana yang cerita lah. Lepas tu berdoa ajar haji, kita terima belajar semua kat sini. Dan siapa yang dah pergi sana, dia buat haji sana berdasarkan apa yang dibelajar oleh dalam hadis-hadis semualah. Lepas tu, watub alaina, dan terimalah taubat kami. Watub alaina ni, terimalah taubat kami. Manakala tafsir mengatakan Nabi Ibrahim ini, watub alaina ini taubat yang tak henti-henti. Kena tafsir macam tu. Nabi Ibrahim ini tak melekang daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi yang maksum, tak ada dosa pun tak berhenti-henti daripada bertaubat. Yakni taubat dia, tafsir mengatakan yang pertama untuk menaikkan darjat dia. Hikmah yang kedua, kenapa Nabi bertaubat? Kerana untuk mengajar umat-umat kemudian bertaubat sama. Begitu juga dengan orang-orang, sahabat-sahabat, orang ulama-ulama, dia bertaubat selepas melakukan ketaatan. Nampak tak? Bertaubat selepas melakukan ketaatan. Setengah orang tak nak, wah aku dah beramal cukup dah. Dia tak nampak. Dia tak nampak tadi. Pasal dia rasa bila dia buat dosa baru bertaubat. Itu kategori orang ketiga lah. Orang ketiga tadi, bila bertaubat baru, bila buat jahat baru dia bertaubat. Tapi sepatutnya bertaubat ini hendaklah sepanjang masa.
Sebagaimana kita bawa kereta lah, pegang steering. Pegang steering, tak kira lah. Reverse ke depan ke, nak corner ke, tak lepas steering. Itu maksud bertaubat. Setiap hari tak boleh elak daripada bertaubat sepanjang masa, barulah memenuhi tuntutan watub alaina, sebagaimana taubatnya Nabi Allah Ibrahim. Kita sunnah dan mengaji sunnah, dah ada zikir pagi petang. Setiap pagi kita bertaubat dah. Astaghfirullah wa atubu. Buat lagi satu. Nabi, aku tak pernah setiap hari 70 kali. Tak, aku pernah 70 kali. Kita alhamdulillah bab ni bila kita mengaji dalam zikir pagi petang, pagi kita ucap dah 100 kali astaghfirullah wa atubu ilaih. Lepas solat pun kita bertaubat astagfirullah. Itu alhamdulillah lah kita orang mengaji. Tapi kesian orang yang tak dapat benda ni macam ni, dia tunggu buat dosa besar baru dia nak bertaubat sebenarnya. Kenapa perlu bertaubat sepanjang masa? Innaka, sesungguhnya anta wahai Tuhan kami, kamu saja At-Tawwabur Rahim. Kamu saja boleh menerima taubat kami. Kamu saja, kami tahu kamu saja Maha mendengar, Maha mengetahui dan boleh membuat keputusan bila kami bertaubat dengan penuh keikhlasan. Bila kami bertaubat untuk semata-mata mentauhidkan kamu untuk kamu saja. Bila kami bertaubat selepas kami membuat ketaatan, maka kamu mengetahui ikhlasnya, sucinya kami, maka kamu akan ampunkan segala dosa kami dan kamu akan kabulkan semua hajat-hajat kami dan kamu telah selesaikan masalah-masalah kami. Kita kena betul-betul yakin bergantung Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Dan tempat yang paling rapat kita dengan Allah dalam solat kita. Bila solat tengah-tengah malam itu, dah bangunlah tengah malam dan beristighfarlah. Mintalah keampunan dalam sujud, dalam rokok kita. Lama sikit sujud, lama sikit rokok. Kalau kita main seorang-seorang lah. Dan ucapan-ucapan kita, sebagaimana kita ceritakan sebelum ini pun, ucaplah Subhana Rabbiyal, pada sujud, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhanakallahumma, hingga Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa? Subhana Rabbiyal A'la, Allahumma, lupa dah. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu Subhana Rabbiyal Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Dah. Wa bihamdika. Bihamdika. Betul, astaghfir. Tak ingat. Nak cepat tak ingat. Astaghfir. Apa tu? Apa lagi? Lepas tu? Allahumma ghfirli zambi kullahu diqahu wa ajillahu. Okey? Awaluhu wa akhirahu. Sehingga habis akhir. Mana kita betul-betul minta dengan Allah. Wahai Allah, ampun dosa kami, ampun. Mana merayu kan dia. Allah, ampun dosa kami, ampun dosa kami. Dosa besar, dosa kecil, dosa tak nampak, dosa nampak. Semua sekali. Nampak dah sekali. Itulah bentuk istighfar kat sini. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Habis ayat akhir mana ni? 3 ayat cukup lah rasa-rasanya. Bau nasi Arab. Ayat yang ketiga. Doa lagi ni. Doa lagi. Allah nak buktikan Nabi Muhammad ini sebenarnya keturunan Nabi Allah Ibrahim, dan Nabi Muhammad juga ialah hasil daripada doa Nabi Allah Ibrahim. Apa dia? Rabbana wab'ath fihim rasulan. Tengok doa dia ni. Doa Nabi Allah Ibrahim. Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ath, utuskan, hadirkan, fihim, pada mereka. Pada siapa mereka? Dhamir kepada orang Arab nanti. Pada penduduk Mekah nanti. Utuskan pada mereka. Untuk orang Arab ini, yang duduk tanah gersang ini. Siapa dia? Rasulan. Rasul, dia tak pernah ada rasul. Jadi wahai Allah, utuskanlah rasul untuk orang Arab yang mendiami Mekah ini. Tengok ni. Wahai Yahudi, wahai Nasara, tengok. Doa Nabi Ibrahim yang memohon kepada Allah supaya utuskan Nabi Muhammad. Kenapa kamu condemn Nabi Muhammad? Kenapa kamu condemn orang Arab? Sedangkan Allah berdoa untuk melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, daripada mereka, daripada orang Arab tu sendiri, bukan daripada Nasara, bukan daripada Yahudi, tapi daripada orang. Nabi Ibrahim berdoa macam ni, minhum, bukan fihum, minhum, daripada kaum mereka sendiri. Tengok. Lepas tu
Apa dia? Dah lantik Rasul di kalangan orang Arab sendiri. Apa dia tugas Rasul? Berdoa dengan Allah. Wahai Allah, apa tugas Rasul sebut? Yang pertama, yatlu alaihim ayatika. Dia akan bacakan atas-atas mereka ayat kamu. Mana wahai Allah, turunlah kitab untuk dia dan Nabi tadi boleh baca ayat-ayat kamu. Tengok. Nah, tengok yang kita tak suka sangat belajar Quran ini. Doa Nabi Allah Ibrahim dah doa dah. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, bagilah, lantiklah Rasul di kalangan orang Arab ini dan utuskan kitab untuk dia pasal dia nak baca kitab sebut supaya umat dia akan faham apa titahan Allah nanti. Yatluna alaihim ayatika ini ialah bukan baca Quran saja. Baca Quran dan dengar semua apa kata-kata Allah, apa teguran Allah, apa nasihat Allah supaya masyarakat faham. Jadi kalau masyarakat Arab ketika itu tak faham Quran, kalau kita sekali yang menulis dia 2 hari Quran tak faham Al-Quran, maka tak memenuhi doa ini. Pertama, Rasul minhum yatlu alaihim, maka Rasul daripada mereka untuk membacakan ayat-ayat kamu kepada mereka. Tafsir mengatakan bukan baca saja, baca, faham dan mengajak mereka ke arah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah. Ada hajat minta dengan Allah, ada masalah minta dengan Allah. Ini tujuan asal yang iman. Keimanan ini yang dititik beratkan masa kau baca ayat-ayat Quran tersebut. Maknanya yang sini yatlu ini macam kita tilawah lah, tapi kita punya sekarang lain. Kita punya tilawah Al-Quran tu. Bertanding Quran tak faham kita dengar pun. Dia kata zalim, kita kata Allah sedapnya. Dia baca ayat zalim dah, tapi tak faham. Itulah tilawah. Sedangkan tilawah sini yatluna alaihim ayatika ialah mengajak tentang mereka supaya beriman kepada kami wahai hamba. Maknanya ditekankan di sini memahami apa titahan Allah dalam surah Nabi baca. Yang pertama, wahai Allah, bagi kitab pada umat akhir zaman, Nabi akhir zaman, supaya baca ayat-ayat Allah kepada umatnya, supaya umat dia faham dan beriman kepada kamu, wahai Allah. Itu maksud yatlu alaihim ayatika ini. Doa yang pertama, tugas pertama, baca Quran supaya faham Quran, mengajak beriman. Yang kedua, apa dia? Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Ini baru baca. Mengajar kitab tersebut dan juga wal hikmah, dan juga cara-cara kepada amalan-amalan tersebut. Yakni wa yu'allimuhum, ta'lim lah, mengajar baca Quran, mengajar faham Al-Quran, dan juga perkara-perkara tauhid, dan juga wal hikmah ialah dalam hadis-hadis. Sebab tu dalam Al-Quran 80% lebih ialah ayat-ayat mengenai tauhid. 20% ada dalam hadis-hadis. Hadis-hadis pula 80% lebih mengenai cara-cara amalan wal hikmah, dan 20% ialah akidah. Terbalik. Quran dengan hadis kadang terbalik. 80 lebih tauhid, 80 lebih amalan. Hadis pula 80% amalan, 20% tauhid. Dia terbalik. Maka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mencangkupi Quran dan hadis kita kena belajar kerana untuk mengetahui syariat dan mengetahui cara-cara amalan tersebut. Quran cakap solatlah kamu, hadis kata solat zuhur sekian-sekian, ambil air wuduk sekian-sekian, buat hajilah kamu cara sekian-sekian. Itu wal hikmah. Dua. Tak semua bahasa Quran je. Berkenaan dengan Quran je. Yang pertama, doa Nabi Allah berheng kepada Allah bagi Muhammad ini, Quran supaya baca Quran, ajak mentauhidkan Allah. Yang kedua, ta'lim, baca Quran, ajak Quran supaya tahu apa dia syariat dan cara-cara amalan. Dan yang ketiga, wa yuzakkihim, mensucikan kamu wahai Allah, mensucikan, dia akan mensucikan mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah daripada, mensucikan siapa dia? Daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita baca subhanallah wa bihamdi. Kita berzikir 100 pagi 100 petang tadi. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah. Aku memujinya. Tidak ada segala-gala sifat lain yang ada pada selain Allah. Kita memuji. Maka sini wa yuzakkihim. Nampak tak? 3 tugas Nabi. Doa Nabi Allah Ibrahim.
supaya Allah lantik Nabi ajar 3 perkara ini, dan Nabi tadi akan ajar umatnya kita semua. Maka kita kena beriman dengan 3 perkara ini. Tugas kita terima Quran, baca Quran, ambil perkara tauhid. Yang kedua, ambil sunnah dia, dan yang ketiga, menyucikan kita daripada sebarang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka anta, sesungguhnya kamu wahai Allah, Al-Aziz, Maha Perkasa. Apa dia perkasa? Apa dia Maha Perkasa? Maha Perkasa, kalau hamba tadi tidak menerima 3 tugas tadi yang disampaikan oleh Rasul, maka Nabi boleh hukum dia, tidak ada orang yang boleh lawan Nabi. Allah boleh hukum dia dengan segera, tidak ada orang yang boleh lawan hukuman tersebut. Bila-bila masa saja Allah boleh hancurkan dia kerana gagal memenuhi 3 tuntutan tersebut. Al-Aziz, dia Maha Perkasa, pasal aku bagi arahan, kamu gagal untuk ikut, maka aku boleh hukum kamu, tidak ada orang boleh lawan hukuman tersebut. Al-Aziz, Maha Perkasa, tidak ada orang boleh lawan dia. Yang walau bagaimanapun, aku juga Al-Hakim, aku Maha Bijaksana. Aku bagi peluang pada hamba aku tak matikan dia lagi. Supaya apa? Supaya ada peluang dia kembali pada kitab Al-Quran, belajar Al-Quran, dia boleh bertaubat, dia kembali pada aku. Aku amat suka kalau hamba aku nak kembali pada aku dah. Sebagaimana kita selalu dengar hadis lah, hadis kisah musafir yang mengembara pada pasir, tertidur, unta dia hilang, unta dia muncul balik, dia sebagaimana mati hidup semula. Sangat popular hadis ni. Sebagaimana orang yang mati hidup semula amat bergembira, orang yang mati hidup semula amat gembira lah. Tapi Allah lebih bergembira daripada orang yang rasa mati hidup semula. Allah lebih gembira lagi apabila orang itu kembali kepadanya dengan bertaubat kepadanya. Tengok, Allah amat menunggu kita bertaubat, dan Allah tak tercita, amat gembira bila ada hambanya yang sanggup kembali bertaubat kepadanya. Itu ayat yang kedua, ayat terakhir lah. Walau bagaimanapun, saya sambung sikit lah, bukan sambung panjang ni, nak kait dengan ayat ni. Ini doa Nabi Allah Ibrahim. Allah minta, tetapi adakah Allah makbulkan benda yang sama? Tidak. Allah bukan bagi makbul, Allah bukan ikut turutan sebagaimana ini. Dalam ayat Al-Quran banyak Allah nukilkan. Surah Ali Imran pun ada, surah Al-Jumu'ah pun ada, surah Al-Baqarah pun ada. Diubah sikit. Diubah turutan. Turutan pertama tadi tilawah, ta'lim dan tazkiyah, kan? Maknanya baca Quran, belajar, ambil bertadabbur, dan yang ketiga mensucikan dia. Tapi dalam ayat-ayat surah Al-Jumu'ah tadi diubah apa? Diubah tadi. Saya bacalah. Apa yang Allah bagi ialah kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum, sama. Untuk pertama mengambil perkara-perkara tauhid, yakni tilawah. Tilawah maksud dia baca ayat Al-Quran, ajak mentauhid pada Allah. Itu yang pertama. Baca Al-Quran, faham Al-Quran untuk mengajak mentauhidkan Allah. Masih lagi nombor 1. Nabi Ibrahim doa macam itu, Allah lulus pun semacam itu. Cuma yang berbeza nombor 2. Nombor 2, Nabi Ibrahim dulu doa, apa dia? Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Ta'lim dan penuh hikmah. Belajar Al-Quran, bertadabbur Al-Quran dan sunnah, hadis. Tapi Allah ubah. Allah ubah apa dia? Wa yuzakkikum, duduk ranking yang kedua. Mensucikan Allah lebih penting lagi daripada buat perkara tadi. Allah ganti. Ibrahim minta ranking, dia duduk yang kedua. Minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimul kitaba wa yuzakkikum, itu ranking yang kedua. Dan yang ranking yang ketiga yang Allah turunkan, kabulkan, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, maka mengajar Al-Quran, bertadabbur Al-Quran, dan juga memahami apa perkara-perkara setiap ayat dia, bertadabbur dia, dan juga belajar hadis-hadis untuk tahu cara-cara amalan tersebut. Itu jatuh yang ketiga. Yang kedua, mensucikan Allah. Sebab itu dalam tadabbur kita yang cara Maulana Hadi buat, dia sebelum belajar Al-Quran, muqaddimah, dia terus pergi dahulu kepada hayat Hamim. Mana surah Hamim pertama, Ghafir,
Fussilat, habis 7 surah, baru pergi pada surah Az-Zumar. Pasal itu merupakan mensucikan Allah dengan hurai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bila betul-betul faham untuk mensucikan Allah, baru start pada Al-Baqarah terus ke akhir ayat. Pasal apa? Nak memenuhi tuntutan arahan Allah kepada Nabi. Yang pertama, baca ayat-ayat Al-Quran, ambil perkara-perkara tauhid dulu. Ambil perkara-perkara tauhid supaya mereka beriman dengan perkara-perkara tauhid, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu saja aku beribadat dan hanya padamu saja aku minta bantuan dan pertolongan. Ambil perkara-perkara tauhid. Lepas tu barulah menyucikan Allah. Bila faham surah Hamim, faham surah Az-Zumar, automatik segala kesamaran-kesamaran mengenai kesyirikan, insya-Allah kita faham semua dah. Apa dia kesamaran pertama, kesamaran kedua, kesamaran ketiga, kita faham semua lah. Pasal 7 surah Hamim menceritakan tentang kesamaran-kesamaran manusia tentang kesyirikan. Jadi bila kita baca 7 surah, kita jelas. Itu wayuzakikum. Lepas tu barulah belajar basic bagaimana kita buat sekarang ni. Belajar Al-Baqarah, Al-Imran, terus sampailah ke ayat-ayat akhir sekali, yakni wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan dalam masa sama kita baca juga bertadabbur Al-Quran dan belajar hadis-hadis seperti mana yang kita buat sekarang ini. Wallahu taala alam. Tu saya pernah janji kita baca 3 ayat saja. Dah cukup cukup. Mana malam ini kita dah belajar dah tugas Nabi dan kita perlu mengambil pengajaran, yakni 3 tugas utama tadi kita sambut. Kalau tidak kita termasuk golongan orang yang tak dapat doa daripada Nabi Allah Ibrahim. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'al Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'al Qur'ana hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.